sama ada kenal Olive House ni secara daripada ejen-ejen ataupun setelah amal produk atau melalui iklan di Facebook, di Google dan sebagainya. Ahlan wa sahlan, saya ucapkan Olive House ni adalah sebuah syarikat anak tempatan. Okay. Tentang sejarah Olive House ni bermula sebenarnya kalau mengikut catatan pendaftaran syarikat, ianya telah bermula pada tahun 2011. Dah telah didaftarkan sebagai syarikat pada tahun 2011, tetapi dia bermula awal lagi. Kalau nak diceritakan sedikit tentang bagaimana founder kita, iaitu Ustaz Adi Azwal ni memulakan perniagaan, saya kata sangat menjadi inspirasi buat kita sebenarnya. Orang kata tu jangan hanya bermodalkan RM400, itu pun dengan pinjaman. Alhamdulillah hari ini kita semua ramai orang dalam ekosistem kita terutamanya dan juga masyarakat luar sana beroleh manfaat. So kita telusuri bagaimana beliau dengan modal yang sedemikian, dengan background keluarga yang orang kata tu sangat-sangat struggle. So alhamdulillah hari ini tertubuhnya Olive House dan ianya semakin berkembang. Okay, kalau nak kenal, inilah kita punya founder. Kita punya founder Ustaz Adil Azwar Zainuddin nama dia. Okay. Tarikh lahir muda lagi orang ni, pada tahun 31 Oktober 1981. Lahir orang Kedah. Kalau ikut kelulusan beliau ni adalah kelulusan ijazah sarjana muda dalam bidang undang-undang dari Universiti Al-Azhar Mesir. Barang siapa tuan-tuan perempuan ada anak ataupun anak saudara mara yang belajar di Al-Azhar pada orang kata tu batch sama dengan beliau, mungkin akan lebih mengenali beliau. Bukan sekadar kalau kita kenal hari ini dia sebagai seorang ketua ataupun leader usahawan yang hebat, beliau pada ketika itu pun seorang guru mukhrij, yang dipanggil guru mukhrij di Al-Azhar, maknanya mengajar pelajar-pelajar di Universiti Al-Azhar. Apa yang tertariknya tentang perjalanan beliau, beliau dah bertemu seorang tokoh yang bernama Dr. Muhammad Faik. Dalam kajian beliau melihat bagaimana masyarakat dekat sana kurangnya penyakit, so dia diringkaskan nak bawa pada beliau juga seorang dengan pakar nutrisi dan al-hafiz, iaitu Dr. Muhammad Faik. InsyaAllah beliau warga Morocco, dikhabarkan akan nak menetap di Malaysia untuk bantu kita kembangkan lagi tentang pemakanan Qurani dengan kajian-kajian beliau, dengan kelulusan beliau. InsyaAllah kita doakan dipermudahkan. Okay. Kalau nak follow Facebook CEO kita, sama namanya, Aidil Azwar bin Zainuddin, boleh follow beliau. Ada juga informasi di situ. Okay. Selain daripada Facebook page HQ. Okay. Sebelum tu saya kenalkan juga diri saya, lebih mudah dipanggil Haji Firdaus lah. Okay. Backgroundnya saya bukan daripada bidang perniagaan, malah jauh langsung dari bidang perniagaan. Bersara sebagai seorang engineer, senior kita tu operation manager di bidang oil and gas. Pada waktu 2016 tu, saya ingat saya memang dah berlaku sedikit krisis ekonomi, dan waktu tu oil and gas dah mula orang kata tu terjejas. Tapi alhamdulillah, walaupun orang kata tu pada ketika itu everything stable, saya pun masih bekerja, tetapi nak ceritakan bertemu dengan Olive House ni secara tidak sengaja. Saya berkunjung menziarah Ustaz Rozi, kita punya executive chairman, baru dapat baby waktu tu, diberikan kepada saya hadiah produk Olive House. Okay. Biasalah tuan-tuan dan perempuan, mendapat benda percuma ni kadang-kadang kita bukan tak hargai, kita tak ambil kisah sangat. Sama juga kisahnya kalau kawan-kawan kita kata nak bagi percuma ke orang, boleh tak? Boleh, cuma make sure dia makan. Okay. Macam saya dapat barang percuma sebulan tak tengok lagi. Kemudian lepas sebulan barulah terasa nak makan. Okay. Waktu tu pun dah lepas sebulan kita dah lupa dah cara nak makan macam mana. So saya makanlah ikut cara suka hati saya. Okay. Selepas 4 hari saya makan demam. Okay. Tu nak jadi cerita tu. Okay. Selepas saya ambil produk demam. Okay. Saya rujuk balik pada Ustaz Rozi. Ustaz, saya demam ni ambil makanan kan. Kemudian Ustaz barulah terangkan balik. Padahal benda tu dah diterangkan sewaktu ni. Cuma yang saya ingat, saya dapat produk waktu tu jus delima, kemudian saya dapat cuka buah tin, minyak zaitun, PMZ tu, dan juga Olivita tea. Apa yang saya buat, Ustaz, saya ingat pesan, Ustaz, delima tu wajib masuk dalam peti ais. Tapi apa saya buat, saya masukkan semua
ke dalam peti ais. So terjadilah minyak zaitun dia jadi macam gel apa semua. Itu salah satu. Nak diringkaskan, selepas sebulan saya istiqamah amalkan, okey. Selepas sebulan saya istiqamah amalkan, saya orang kata tu rasa lain pada badan saya. Sedangkan waktu tu kebetulan saya ada masalah sinusitis lah. Waktu kerja tu memang saya dah operate dah semua. Memang habis juga dekat 25,000 operate buang sinus. Kemudian bila masalah tu datang balik, selepas saya amal produk, alhamdulillah rasa lega. Waktu tu lah orang kata tu nak tahu lebih detail tentang produk Olive House. Padahal kita waktu tu bekerja jarang sangatlah orang kata tu nak ambil tahu tentang produk kan, sebab waktu kita tengah kerja kadang-kadang orang datang approach kita pun kita buat tak tahu. Tapi Allah rezekikan bertemu dengan Olive House ni, saya rasa berminat nak tahu tentang produk ni. Dan berceritalah setiap kali saya ulang balik, waktu tu saya tinggal di Seremban, saya ulang balik singgah di Bangi, pejabat Ustaz Razi, belajar tentang produk. So pada satu ketika saya rasa berminat pula nak kongsikan kebaikan kepada orang. So saya mulalah belajar berniaga dengan Ustaz Razi. Okay. Kemudian bila dah buat part time, waktu tu tentera perempuan nak dapat jualan sebulan 3,000 pun memang susah waktu tu, tahun 2016. Siapa dapat jualan sebulan 3,000 tu kira orang paling hebat Malaysia lah. Okay. Kemudian belajar berniaga, ikut part time. Ustaz Rozi pergi kuliah, saya pun tolong bawa beliau pergi open table. Daripada situlah saya belajar. Padahal saya tak ada pernah langsung melibatkan diri dalam perniagaan. Waktu itulah saya mula belajar. Okay. Dah lama kelamaan, dah 2-3 bulan, sampai masa bulan 4 saya rasa melihat pada model bisnes yang Olive House create ni, saya rasa timbul keyakinan, timbulnya tariknya tentang model perniagaan yang dibuat oleh Olive House. Sebab saya dengan MLM kurang sikit, walaupun terpulang pada individu tentang model bisnes perniagaan mana nak pilih. Dan saya decide untuk berhenti daripada menjadi seorang engineer. Waktu tu memang selalu turun naik offshore. Saya berhenti, bukan di BSF ke apa kan. Saya minta, saya tender berhenti, mendapat restu semua. Alhamdulillah, daripada situlah saya mula all out buat. Saya mula all out buat sehinggalah jualan yang tertinggi yang pernah dibuat pada waktu tahun itu adalah sebulan sebanyak RM65,000. Tak mustahil tuan-tuan perempuan, daripada saya tak ada background, saya tak pernah berniaga, saya tak pernah pun menguruskan perniagaan. Tetapi itulah sebenarnya menjadi satu inspirasi buat saya apabila diminta untuk menyertai tim pengurusan. Waktu 2000, tak sampai setahun pun saya jadi ejen. Dalam masa 7 bulan tu saya berhenti jadi ejen dan masuk pada pengurusan, dan pengalaman dan knowledge itulah yang saya sampai sekarang transfer kepada mana-mana individu ataupun insan yang berminat sertai Olive House. InsyaAllah saya akan kongsikan dan dengan tim-tim saya untuk bantu tentera perempuan yang mana tak reti, tak tahu tu jangan bimbang. Asalkan ada kemahuan, asalkan ada kesungguhan, insya-Allah pasti ada jalan. Okey. Dan waktu tu adalah juga saya end up that year dengan a few awards lah dalam Olive House ni. Macam-macam tentang produk apa semua. Dan alhamdulillah hari ini berkhidmat sebagai ketua pegawai operasi untuk kita punya tim Olive House Central Region. Baik, itu sedikit tentang diri saya. Boleh panggil saya Haji Firdaus saja. Okey. Kita dengarkan bicara founder kita tentang Olive House. Okey. Dengar tak? Tak dengar, Cik. Tak dengar Dengar tak? Tak dengar Okay, sekejap saya tukar setting. Ini tak dengar ni. So, Mimi boleh feedback, dengar tak video tadi? Cuba play lagi sekali, Haji. Sekarang Okay. tak nampak video. Tak nampak skrin tak? Okey. Play. Dengar tak? Okey dah. Okey, alright. Sejarah Olive House ini bermula pada 2011. Ia ditubuhkan sebagai sebuah syarikat secara rasmi untuk memperjuangkan apa yang dibawa oleh Olive House pada hari ini. Tetapi secara hakikat, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ia tidak bermula pada 2011. Ia bermula sebelum daripada itu. Bagaimana
pertemuan saya bersama dengan seorang tokoh terkenal dalam bidang nutrisi yang bernama Profesor Dr. Muhammad Faiz. Inilah merupakan permulaan segala yang telah kita tahu. Ketika mana saya hadir bertemu dengan beliau di Morocco, yang mana beliau merupakan tokoh yang cukup terkenal, mengajar, menyampaikan diskusi dan menulis dalam pelbagai sudut berkenaan tentang ilmu pemakanan secara khususnya, menerangkan satu persatu bagaimana Al-Quran dan hadis Nabi SAW telah menjelaskan soal nutrisi lebih awal dan lebih bersistematik. Dan itu yang menjadikan beliau terangsang dan bersemangat untuk menghafal Al-Quran walaupun usia beliau yang sangat-sangat lanjut. Proses ini berlaku berdasarkan kepada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Falyanzuri ila Quran." Ayat ini menerangkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia untuk melihat kepada makanan yang mereka makan. Ia bukan sekadar tentang halal dan haram, tetapi ia sangat-sangat khusus kepada peranan makanan kepada manusia. Daripada pertemuan itulah menjadikan satu aspirasi buat saya untuk memperjuangkan apa yang telah termaktub dalam Al-Quran yang terbukti secara saintifik, yang dimulakan dengan teras makanan yang disebut secara khusus dan secara terbukti ia merupakan makanan yang memberi manfaat kepada manusia daripada dahulu sehingga sekarang. 5 makanan yang telah dinyatakan oleh Dr. Faiz itu adalah zaitun, tin, kurma, delima dan anggur. 5 makanan ini daripada dulu dikenali sebagai superfood, dikenali sebagai makanan yang boleh membawa kepada preventif, penghalang kepada berbagai penyakit kronik, dan hari ini dibuktikan bahawa masyarakat Mediterranean adalah masyarakat yang paling sihat, yang paling banyak mampu untuk menghalang daripada penyakit-penyakit yang menimpa kepada masyarakat pada hari ini. Ini menjadikan kepada Olive House membawa perjuangan yang termaktub. Okey, itu sebuah sedikit introduction daripada kita punya founder. Tuan-tuan dan puan lihat sendiri, mungkin dah pernah berjumpa secara berdepan ataupun insya-Allah one day kita akan berprogram bersama, akan berjumpa dengan beliau. Okey. Sebentar video ni. Okey. Ini video yang sama saya rasa. Sebentar Okey, kita dah dengar sedikit tentang penerangan daripada Ustaz Aidil. Orang kata tu tentang bagaimana dia memulakan perniagaan Olive House. Okey, ada lagi yang baru masuk. Saya nampak beberapa orang kat sini mungkin nama yang familiar dengan saya ni. Saya sebut cari seorang-seorang. Tuan Zainul, apa khabar? Okey. Baik, alhamdulillah tuan. Okey, tak apa. Ini kita bukan one way. Walaupun dunia norma baru kita ni kan. Kita communicate melalui Zoom ni, boleh juga kita menyapa satu sama lain. Tuan Muhammad Syim, Kak Nur Azan, Kak Salipah dan ramai lagi alhamdulillah hari ni yang terpilih ataupun decide untuk join kita pada hari ni. Baik. Okey, kalau kita lihat vision kita sebagai sebuah syarikat. Okey, maknanya kita Olive House ni bila dia orang kata tu tubuhkan syarikat, after few years kita dah set balik kita punya vision dan mission. Maknanya tujuan kita exist, the why we exist. Maknanya kita nak jadi kita tu peneraju, to be a leading scientifically research and proven natural and organic product supplier of choice. Maksudnya kita nak jadi pilihan rakyat Malaysia lah, lebih kurang bahasa mudah dia, menjadi pilihan masyarakat untuk produk yang natural organic. Bukan sekadar natural organic, dan ianya mesti dibuktikan oleh kajian-kajian dan juga orang kata tu dengan kualiti yang baik. Okey, sebab kata kita lihatlah banyaknya produk dalam pasaran berkongsi tentang kebaikan, tetapi
dari segi prosesnya bercampur dengan bahan pengawet, bercampur dengan gula, itu yang kita cuba elakkan. Maknanya proven by scientifically, biasanya produk ni tidak bercampur. Kalau lihat produk kita pun that's why ada yang bertanya kenapa lah nak kena ambil saza tu, susah kan? Okay. Kita dengar juga daripada beliau bagaimana vision syarikat kita kepada value yang kita ada untuk masyarakat di luar sana. Okay. Kita dengarkan. Cakap tentang visi Olive House, ini yang menjadikan syarikat seumpama Olive House sedikit berbeza dan berlainan berbanding mana-mana perniagaan yang lain. Suara tak dengar je. Saya ulang balik Dengar Bercakap tentang visi Olive House, ini yang menjadikan syarikat seumpama Olive House sedikit berbeza dan berlainan berbanding mana-mana perniagaan yang lain. Bila bercakap tentang soal apa yang dicapai oleh Olive House di dalam visi yang telah kita ungkapkan, kita ingin untuk menjadi peneraju kepada sebuah organisasi yang membekalkan produk natural dan organik yang terbukti secara saintifik dan menjadi pilihan orang ramai. Bercakap tentang soal saintifik, bukannya perniagaan yang ada di dalam Olive House ini kita mencipta produk formulasi yang hebat-hebat, yang menghimpunkan profesor-profesor yang tertentu, yang menghimpunkan kombinasi produk-produk berbagai tidak. Tetapi tidak lebih kita memperkenalkan kepada masyarakat suatu produk yang sepatutnya diamalkan oleh manusia, yang patutnya diamalkan oleh masyarakat daripada dahulu sehingga hari ini. Tetapi apa yang berlaku dalam masyarakat adalah kebanyakan produk-produk yang berada sebagainya telah dibuktikan daripada hasil penemuan, banyak di antara produk-produk tersebut bercampur baur ataupun terlibat dalam soal jenayah yang berada dalam pasaran kepada dunia ekonomi hari ini, iaitu produk yang tidak asli ataupun bercampur dengan produk-produk yang lain. Olive House hanya berperanan pada sudut memastikan apa yang kita bekalkan kepada pelanggan-pelanggan kita terbukti terelak daripada pencampuran bahan-bahan yang tidak sepatutnya. Dan yang kedua, kita memastikan bahawa produk Olive House berada kepada tahap kualiti yang tinggi untuk membawa kesan positif kepada pengamal produk tersebut yang mampu membawa kepada hasil yang kita inginkan, food as your medicine. Ini perjuangan Olive House, ini ringgitnya Olive House, dan ini yang kita ingin bawa kepada masyarakat dan memberi keyakinan kepada mereka yang sudah berjuangkan. Kita bercakap tentang misi Olive House, kita mempunyai 4 mission statement yang sangat-sangat penting bagi mereka yang berada dalam keluarga Olive House memahami dengan jelas satu persatu misi yang ingin kita perjuangkan. Jangan di antara kita yang tersilap langkah ataupun bahasa yang disebut oleh seseorang kita tersalah gelanggang apabila kita menjadi seorang usahawan. Tidak ada di luar sana perniagaan yang betul dan perniagaan yang salah. Masing-masing memperjuangkan kepada hala tuju dan matlamat yang ingin kita capai. Bila kita bercakap tentang sebuah perniagaan, Olive House juga mempunyai matlamat dan tujuan yang perlu dipahami oleh semua peringkat agar perjalanan kepada hala tuju tersebut mampu dicapai dengan baik. Bila bercakap tentang apa yang dibawa oleh Olive House, misi statement yang ingin untuk kita kongsikan pada hari ini adalah merupakan satu perkara yang teramat penting untuk dipahami
misi Olive House yang kedua. Yang pertama, kita adalah merupakan business entity. Yang kedua, Olive House adalah merupakan perniagaan yang kita hanya mendapatkan produk yang berkualiti tinggi dan mengedarkan produk berkualiti tinggi sahaja kepada masyarakat. Sebahagian ada menyebut kepada saya, berapa banyak daripada peluang yang kita lepas kepada kita hanya disebabkan kita tidak menjanjikan produk-produk yang berada dalam range Olive House terdiri daripada pelbagai produk daripada jenis yang sama. Sebagai contoh, mungkin minyak zaitunnya mungkin dimasukkan 7 ataupun 8 jenis minyak zaitun, ataupun delimanya dimasukkan 7 ke 8 jenis minyak delima, dan begitulah kepada produk-produk yang lain. Ingin saya tegaskan di sini dan saya nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, misi statement Olive House yang kedua telah menjelaskan bahawa kita sama sekali tidak akan menyediakan kepada masyarakat kecuali setelah kita yakin, kita tahu ini hanyalah produk berkualiti tinggi sahaja untuk dipersembahkan kepada masyarakat. Bila bercakap tentang berkualiti tinggi, ia termasuk tentang soal keyakinan kita pada sudut kualiti yang kita nyatakan. Ia juga membawa maksud kepada keyakinan kita. Ia adalah produk yang tidak ternodakan dengan campuran bahan-bahan yang akan menyebabkan keaslian itu dipertikaikan. Maka apabila ia menjadi sebagai satu misi statement yang penting kepada Olive House, ejen-ejen Olive House juga perlu untuk membawa dan menerjemahkan pada sudut tindakan dan kepercayaan kita bahawa kita mempunyai satu misi yang sangat jelas bahawa kita tidak akan menjual dan memperkenalkan kepada masyarakat kecuali produk yang mempunyai kualiti yang telah kita nyatakan sebentar tadi. Mungkin ramai ada yang menyangka bahawa bila berniaga ini apa salahnya kita menjual apa sahaja. Ini saya analogikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Apa pandangan tuan-tuan dan puan-puan kepada seseorang yang bercakap tentang soal produk kesihatan, bercakap tentang produk merupakan perokok tegak, merupakan individu yang meminum arak, individu yang mengamalkan cara hidup yang tidak sihat. Semestinya percakapan yang diungkapkan oleh beliau itu tidak ada nilai kepada kita. Begitu. Maaf tadi dah tertinggal suara Ulang balik sikit. Itulah juga bagi ejen Olive House. Kalau sekiranya kita merupakan individu yang memperkenalkan produk berkualiti tinggi, yang mempunyai mutu kesihatan yang sangat baik kepada pengamalnya, tiba-tiba kita tidak menerjemahkan kepada perbuatan kita, mencampur adukkan berbagai jenis produk sama ada yang asli ataupun tidak, yang berkualiti tinggi ataupun tidak, ini yang akan merosakkan imej kita dan gagal mendapat kepercayaan kepada masyarakat. Misi statement Olive House yang ketiga, kita ingin untuk membudayakan kepada masyarakat untuk mengamalkan pemakanan yang sihat, yang berkualiti tinggi kepada masyarakat. Ini penting tuan-tuan dan puan-puan. Dalam keadaan kita berada dalam masyarakat yang mempunyai kepada berbagai kepercayaan dan ucapan-ucapan yang mana dia tidak terbukti secara saintifik yang mengakibatkan kemudaratan kepada masyarakat melebihi kepada kebaikan. Olive House adalah merupakan sebuah entiti dan sebuah perniagaan yang ingin untuk membudayakan kepada masyarakat, yang mana pembudayaan yang kita bawa kepada mereka semestinya produk natural dan organik yang mempunyai bukti saintifik, lebih-lebih lagi ia adalah merupakan sarana daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itulah yang kita perjuangkan. Tidak memadai kalau sekiranya ia produk natural sahaja ataupun organik sahaja, ataupun ia merupakan produk yang mendapat kata-kata atau ucapan sebagai masyarakat ia bagus kepada kesihatan kerana tidak terbukti secara saintifik. Ini yang menyebabkan kepada masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat. Pada Olive House, kita ingin untuk membudayakan, memberi kesedaran bagaimana pengamalan kepada produk-produk ini akan membawa kebaikan yang banyak kepada kesihatan mereka, tetapi ia wajib, ia mesti, ia perlu, ia patut disedarkan kepada masyarakat tanpa bukti-bukti saintifik, tanpa pengukuhan daripada sumber-sumber yang berkaitan dan berautoriti. Ia bukan cara Okey. Okay, tuan-tuan dan puan, ia bukan cara Olive House sebenarnya. Okey. Okey. Kita dah dengar tadi 3 orang kata tu mission daripada CEO kita. Maknanya dari segi orang kata tu
kita adalah sebuah business entity, kemudian kita ni adalah orang kata tu nak bawa produk yang berkualiti, and then orang kata tu yang ada kajian saintifik, dan yang keempat ni adalah dimasukkan khas sebenarnya tentera perempuan. Mission statement kita ada satu khas untuk kita sebagai orang yang dalam ekosistem. So yang keempat ni adalah is to foster economically independent and knowledgeable entrepreneur. Maknanya untuk menghasilkan usahawan yang berdikari dari segi knowledge, dari segi ekonomi dan juga dari segi pengetahuan. Bukan sekadar menjual saja, tetapi budaya dalam Olive House ni tak lokek dari segi dengan perkongsian ilmu. Sejak tahun 2016 penyertaan saya, Allahu Akbar, memang terlalu banyak majlis-majlis ilmu. So dengan knowledge ni sebenarnya boleh membawa kita ke tahap yang lebih jauh lagi berbanding kita yang lebih hanya menjual. So dalam Olive House kita fahamkan dan kita rasikan dengan diri kita bahawa bukan kita sekadar menjual, tetapi kita sangat nak bring bersama-sama melalui ukhuwah kita dengan kelas-kelas, dengan perkongsian ilmu. Bukan sekadar ilmu tentang produk, khusus kepada produk, kita juga berkongsi tentang gaya hidup sihat, tentang nutrisi dan banyak lagi sebenarnya kata tu knowledge yang kita kongsikan. Saya memetik kata-kata CEO tadi, kita adalah entiti perniagaan yang buat ikut lunas undang-undang. Salah satu contohnya pada peringkat awal dulu, ramai yang tanya kenapa join Olive House ni bila nak masuk jadi affiliate consultant kena buka syarikat, kena buka current account. Tuan-tuan dan puan, kalau kata saya berniaga Olive House ni nak lari pada cukai, jangan macam tu tuan-tuan dan puan. Kita sangat-sangat larang. Apa yang kita termaktub dengan undang-undang kita patuh. Apatah lagi bila berniaga sampai kata CEO sampai kita boleh keluarkan zakat. So macam mana zakat itu boleh kita keluarkan? Sudah tentu salah satu cara dia dengan pengurusan perniagaan yang sangat sistematik dan teratur. Daftar syarikat, buka akaun, uruskan orang kata tu segala transaction dengan kemas. Tak perlu complicated tuan-tuan perempuan. Kita ambil basis ataupun fundamental. Setiap pembelian ada receipt, setiap jualan ada receipt, sampai masa buat closing account, accountant panggil, kita boleh buat closing. So kita tahu at the end untung kita berapa. Yang jadi masalah orang kita ni kadang berniaga tak nampak. Kadang jual, mana pergi duit aku? Banyak dah jual ni. Tu salah satu cabaran kita. Sebenarnya ambil satu positive side pada diri kita, bagaimana bila kita berniaga ni sebenarnya mengajar kita disiplin, salah satu disiplin hidup. Sebab kalau tokoh berniaga dalam orang kata tu agama kita pun salah satunya adalah kekasih kita juga, Nabi Muhammad SAW. Beliau baginda juga seorang usahawan. Okay, kita ambil contoh. So dekat sini kita faham bahawa sertai Olive House bukan sekadar menjual, tetapi jadilah kita seorang yang sangat knowledgeable dengan apa yang kita sampaikan. Bila nak ajak orang masyarakat beramal dengan natural foods ni, kita perlukan ilmu yang lebih sikit. Okay? Memang ada pelanggan kita yang lebih pakar, tetapi jangan kita sombong, ambil belajar daripada orang yang lebih pakar. Okay? Ini sebenarnya sambungan daripada tadi, video tadi terputus. Okay, saya cuba cepatkan kat mana yang terputus tu. Okey. Okey, yang ini orang kata tu yang keempat, mission statement kita yang keempat. Tengah sendiri daripada Tuan CEO kita. Sama kuat dengan ejen-ejen yang telah terlatih di dalam Olive House secara jelas. Polisi yang telah kita letakkan, mereka yang menjadi petugas ataupun staf-staf yang bekerja sama ada di HQ ataupun mana pun yang pokok ejen, mereka tidak dibenarkan untuk menjual produk, dan setiap pelanggan wajib untuk mendapatkan produk melalui ejen-ejen tertentu. Polisi ini terbentuk kerana apa? Kerana kita ingin untuk memastikan usaha pembentukan masyarakat yang berpengetahuan, masyarakat yang mempunyai knowledge, masyarakat yang tersedar dengan kaedah pemakanan tersebut dilakukan oleh mereka-mereka yang berkenaan, menjadikan proses dan platform ini satu platform yang dipercayai diyakini yang bakal membawa perubahan kepada masyarakat dengan terhasilnya kepada usahawan-usahawan yang berjaya. InsyaAllah apa yang telah diinginkan ataupun yang telah diasaskan dan ini untuk dicapai mampu dilaksanakan bersama dengan kumpulan usahawan-usahawan berjaya di masa hadapan. Okey, jelas maksudnya salah satu benda yang tertarik saya lah pada awal pelibatan dulu.
Kalau bila di pejabat pengurus ejen, kami di pejabat pun kami tidak boleh menjual. Even staff pun tidak boleh menjadi ejen. Kami tidak boleh menjual direct kepada pelanggan. So macam mana lah orang kata tu bahasa mudah dia nak cari makan kalau kami betul jual. So tanggungjawab kita dah ada dah tanggungjawab masing-masing kita. Okey. Baik, kita lihat bagaimana Olive House ni berkembang. Pada tahun 2011 2015 saya kira kalau nak diceritakan tentang insya-Allah saya percaya pihak pengurus sedang mendapatkan bahan-bahan untuk ulang tahun kita pada tahun depan. So pada yang paling nampak peningkatan adalah bermula tahun 2016. Tahun saya masuk ni adalah tahun 2016. Maksudnya positioning berada di seluruh bandar-bandar utama di Malaysia. Dia buat positioning, dia punya target nak supaya availability hampir di seluruh bandar Malaysia. Kemudian pada tahun 2017 ini perancangan kita. Perancangan kita lihat syarikat yang ada perancangan yang macam mana. Okey, meningkatkan performance agent. Waktu inilah tahun 2017 penuh dengan orang kata tugasan-tugasan untuk usahawan-usahawan buat orang kata tu ada yang tak pernah buat. Contoh terpaksa buat live, terpaksa buat, tetapi saya melihat dari sudut positif sebenarnya mengajar kita lebih berani. Pergi buat task kena cari pelanggan. So dia satu benda yang positif dan alhamdulillah antara mereka-mereka yang berjaya melalui fasa-fasa tersebut yang berada di top 10, top 30. Mengajar mereka berani. Dan saya percaya tuan-tuan dan puan, orang kata tu breed orang berjaya tu ada dalam diri tuan-tuan dan puan. Cuma hari ni dapatkan basic info, insya-Allah lepas ni dia boleh rancang kat mana kita nak bawa penyertaan kita dalam Olive House. Pada tu tahun 2018 memang hampir di semua bandar dah ada, tetapi bukanlah kata cukup, tak. Sebab ramai lagi masyarakat dekat luar sana tidak tahu tentang kewujudan Olive House dan inilah salah satu tugas kita dan kita tak nafikanlah daripada pihak HQ dengan marketing ini semua dan kita kat sini dekat the ground hanya orang kata tu bantu untuk visible kan, tu bagi nampak bahawa kita ni adalah ejen Olive House. Dan pada 2020 ni dengan perkembangan apa yang telah melanda COVID seluruh dunia ni pun melihat salah satu transisi ataupun perubahan bagaimana kita menjalankan perniagaan. Sebab sebelum ni Olive House terkenal dengan open table ataupun secara offline, meeting people face to face. Tetapi sejak pandemik ini kita dah banyak berubah pada bisnes kita lebih kepada secara online berbanding berjumpa face to face. Okey. Kalau kita lihat kita punya past performance pada tahun 2020 dengan 2011 modal 400 kan. Kemudian dia meningkat naik. Pada 2014 ini orang kata tu jumlah jualan kepada masyarakat dekat pasaran end users. Okey, kemudian sebanyak 6 juta, kemudian meningkat 100% pada tahun 2015 sebanyak 12 juta, kemudian pada tahun 2016 18 dan terus meningkat pada tahun sehingga pada tahun 2018 yang dicatatkan kalau kita lihat produk waktu tu 2017 dah start masuk banyak produk dah. Awal-awal dulu tuan-tuan puan ada produk yang famous ada berapa je. Sekarang kita pun dah banyak kita panggil SKU ataupun jenis-jenis produk tu. Okey. Kemudian agaknya tahun ni berapa kita akan closing? Rata-rata melihatkan penganalisa ekonomi ataupun penganalisa pasaran menjangkakan bidang natural foods and organic akan meningkat pada saban tahun. Pada tahun depan pun akan meningkat. Jadi kat sinilah kita orang kata tu pasang kuda-kuda lah orang kata kan, bersedia. Bagaimana kita bersama-sama untuk ambil peluang dengan orang kata tu permintaan tersebut. Okey. Agak-agak tahun ni berapa kita akan tutup? Wallahu alam, kita tunggu laporan tahun kewangan. Tapi insya-Allah dia bisnes ataupun perniagaan yang semakin berkembang. Saya percaya tuan-tuan bukan secara kebetulan atas dasar ataupun value yang kita bawa dengan produk yang begitu baik, insya-Allah Allah pemudahkan jihad kita untuk memperkenalkan makanan Quran ini kepada masyarakat. Baik, itu semua sedikit tentang latar belakang Olive House tuan-tuan dan puan. So, kita kena faham bagaimana Olive House itu beroperasi. Okay? Sebelum ini hanya wujud sebagai Olive House tuan-tuan dan puan di sini. Tetapi bila semakin berkembang dengan value yang kita bawa, value tu kita angkat sebagai Afiat. So Afiat Holdings
adalah kita punya mother company sekarang. Kemudian bawahnya adalah Olive House, Synergy, Afiat Jack. Samalah juga orang kata tu macam bahasa mudah dia Unilever lah. Unilever, ada Dove, ada berbagai-bagai brand di bawahnya. So kita bernaung di bawah Afiat. Sebab tu kalau kita lihat logo kita ada Olive House dan Afiat. So di dalam pengurusan Olive House ni dianya ditakbir ataupun distributor office ada yang kita panggil country area manager ataupun camp. So tuan-tuan perempuan ni di bawah tim kita adalah camp central dan kita ada 4 lagi camp iaitu utara, selatan, ECR dan Borneo. Di bawah pengurusan camp ni ada 2 jenis ejen iaitu Afiat Consultant dan juga Afiat Agent. So Afiat Agent semua orang bermula daripada Afiat Agent dengan margin 20%. So dengan latihan yang dibekalkan dan semakin boleh menjual sebab dia ada minimum requirement dia. So bila dah confident untuk go further ataupun grow further, boleh orang kata tu rancang untuk sertai tim Afiat Consultant. Ada route dia. Okey. Ini kita punya tim pengurusan, kita punya executive chairman iaitu Ustaz Muhammad Rozir Rejab dan kita ada 2 lagi advisor, Ustaz Husni dan juga Ustaz Nur Faizal, dan CEO kita adalah Tuan Muhammad Rejab. Okey. Mungkin tuan-tuan dan perempuan belum pernah bersua ataupun hanya dalam grup saja, insya-Allah kadang CEO kita pun rajin perhatikan kita. Okey, dan saya sendiri sebagai ketua operasi dan Arsyad Servis, so bawah tim saya ni adalah Cik Syamimi bahagian agent management sebenarnya. Kemudian kita ada area manager tuan-tuan dan perempuan yang mana mungkin telah berjumpa dengan seperti Akmal, Encik Is dan juga Cik Faizwan. Mereka ni adalah area manager yang akan bantu tuan-tuan dan perempuan untuk kata tu supply, berikan dari segi knowledge, dari segi bimbingan, dari segi coaching. Okay, insyaAllah mudah-mudahan ada jalan yang terbaik buat kita dalam ekosistem Olive House. Okay, bercakap tentang bagaimana kita nak grow. Okay, saya ingat saya pada tahun 2016 nak jual sebotol minyak zaitun tu memang cukup susah. Ialah produk tak keluar TV lagi tuan-tuan dan perempuan. Okay, tetapi kalau kita lihat tahun lepas, kita dah spend sebanyak 2.4 juta pada marketing. Kita lihat dah keluar TV macam-macam. TV hijau. Saya rasa dah habis semua dah medium periklanan televisyen dan radio di Malaysia ni kita dah masuk dah. Termasuk TV3 yang kita buat Jejak Rasul apa semua, tahu je kan. So tahun ini sebenarnya peruntukan tu lebih lagi. Tak silap saya hampir 3 juta untuk tahun ini. Alhamdulillah kesannya sangat baik. Sebenarnya ni bantu kita lah, bantu orang dah kenal, orang dah pernah lihat di TV, cuma dia akan lebih kenal lah kalau kita nampak di ground. Lepas dia tengok TV, dia nampak kita appearkan mana-mana, kita sebagai agent Olive House ni lebih mudah untuk masyarakat tahu bahawa kita ni sebagai agent Olive House. Dari segi produk nak pilih pada tahun 2016 tu juga, seingat saya yang ada hanya produk iktirafan daripada luar saja, maknanya negara asal. Jangan bimbang tuan-tuan yang mana tanya, tak ada pun produk kita cop halal JAKIM semua. So produk kita yang dibawa diimport daripada negara asal mempunyai logo ataupun pengiktirafan halal negara tersebut di mana diiktiraf oleh JAKIM. So dah tak perlu dah nak pakai logo JAKIM Malaysia sebab dah diiktiraf. Okey, kemudian pada tahun ini kita bersyukur sangat-sangat sebenarnya merupakan satu syarikat Bumi Putra pertama yang mendapat pensijilan makanan organik. Okey, antara produknya adalah Olivi, jus delima, okey. So produk ni mendapat pengiktirafan lokal KKM dan juga Mesti. Ada juga produk yang mendapat pengiktirafan lebih sihat. Okey, ini antara produk dah well proven dah. Cuma sekarang part kita nak pastikan masyarakat tahu bahawa kita ada produk yang cukup baik, produk yang genuine, asli, yang bagus untuk kesihatan. Jangan bimbang, takut overdose lah, salah makan lah, jangan bimbang tuan-tuan. Cuma usulkatan, nak bagi berapa, bila tu, itu yang kita kena cari ilmu sikit. Tak susah, jangan bimbang cakap saya bukan seorang doktor, kita tak perlu jadi doktor. Okay, kita hanya perlu belajar tentang asas nutrisi, orang ni sakit apa nak diamalkan. Sebab apa yang diamalkan produk kita bukan yang bercampur yang ada gula tambahan, tak ada. That's why saya cakap produk genuine jangan bimbang. Okay, cuma kita perlukan knowledge. Nak buat apa pun mesti dengan knowledge, mesti dengan ilmu. Okay. Yang ini mungkin tuan-tuan puan
dah nampak dah dekat TV ataupun yang kenal oleh Haus mungkin melihat iklan begini. Saya nak maklumkan daripada sebuah syarikat yang kata kita rasa kita kecil, antara agensi ataupun media konsultan yang buatkan ini adalah sebuah well known punya media konsultan yang dah buat untuk KFC, syarikat-syarikat besar semua. Dan salah satu benchmarking yang seronok kita tengok, mereka berjaya pecahkan orang kata tu monopoli Nescafe. Mereka juga yang buat Wonder Cafe. So agensi yang sama yang kita appoint untuk buat iklan untuk kita pada tahun 2019. Okay. Mulakan hari keluarga anda dengan WhatsApp. Ramai tanya, apakah rasanya nikah sekaligus? Ini sebenarnya rasanya dengan keluarga kecil bersama. Dengan pagi minat bangun asli on. Sesudu pagi dan malam. Sesudu nikmat, sebesar manfaat. Okey, sesudu nikmat sebesar manfaat. Yang ni sentiasa adalah awak tak nampak. Okey, ni dah nampak. Okey. Jangan lupa tuan-tuan mobile, kita sebagai ejen pun perlu amalkan. Okey. Macam saya cakap tadi, di bawah pengurusan camp ni, kantor ejen ni kita ada dua jenis ejen, iaitu affiliate ejen dan affiliate consultant. Semua bermula dengan affiliate ejen. Kemudian dah kata tu dah dapat knowledge, dah jualan semakin baik, boleh mulakan gerak kerja untuk menjadi affiliate consultant. Kita ada tempoh untuk iaitu yang kita panggil affiliate consultant, lebih kepada coaching punya period. Yang ni nak kena buat, yang ni buat supaya lebih bersedia, sebab bila nak grow lebih jauh ada tools-tools yang membantu perniagaan kita, yang kita lebih kepada sale marketing punya area dan juga pengurusan perniagaan. Dua elemen tu sangat penting sebelum kita nak grow lebih jauh. Kalau dulu memang secara tugasan yang pressure, tak, yang ni kita nak lebih kepada nampak kenapa kita kena buat benda-benda tu. Salah satu benda, contohnya tak ada Facebook. Kadang-kadang benda tu, yes, dia tidak membantu secara direct, tapi sebenarnya dia membantu kita untuk mencuba sesuatu yang baru. Dan dia kata tu diaplikasikan dalam kehidupan kita. Itu salah satu elemen yang kita harapkan. Okay? Dan kita lihat, okay, ini antara benda-benda penting. Benda yang sangat-sangat basic untuk saya ulang sekali lagi, harga tetap. Okay, kita tidak benarkan kata tu bargaining ataupun buat offer sesuka hati, jual murah, kita tak benarkan. Okey, yang ini amanah ni kita kena sama-sama jaga. Dan saya benda ni sangat-sangat sensitif. Kalau tanya staf di pejabat, saya pasti akan dapat, insya-Allah. Walaupun dia mengambil masa setahun, kalau ada aduan orang jual murah, memang saya tidak agak-agak untuk terus pecat. Sebab ini satu amanah. Paling kata kita berpenat berapa sebulan melatih orang berniaga betul, ada yang orang yang tidak bertanggungjawab, buang harga, yang itu saya pantang. Memang saya akan gunakan segala apa yang ada untuk pastikan golongan-golongan ini tidak berada dalam olefah. Itu kita kena jaga amanah. Harga tetap. Melainkan bila ada promosi, kita ikut promosi. So kepada saya nak pesan terus, yang mana yang buat perniagaan secara online seperti Shopee, Lazada, berhati-hati bila set up account. Mudah sangat platform-platform begitu untuk paksa kita bagi diskaun. Okay? Tidak dibenarkan consignment. Maksudnya kita tidak dibenarkan meletakkan di tempat yang bukan milik kita. Nak pergi letak consignment kat kedai, sebab kita nak bawa value, kita jumpa orang, kita perlu terangkan. Letak di kedai dia tak sempat, dia terangkan dia, kan, supaya kita, inilah satu value yang kita bawa, kita fahamkan masyarakat kenapa dia kena makan. So kalau hanya tinggal botol je, tak. Dan ini satu benda yang tak bertanggungjawab juga. Kita tidak benarkan untuk consignment. Okay. Secara offline sale dalam kawasan, maknanya kita ada teritori kita. Secara open table nak buka kedai dalam teritori kita. Tetapi kalau secara online kita tidak ada masalah untuk kita berniaga secara online. Okay. Yang ini pasal yang saya masukkan. Okay, affiliate agent ni tertarget dah. Bila masuk je ada 3 bulan ni. 3 bulan kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk dapatkan produk knowledge. Nak tahu minyak zaitun ni fungsi untuk apa kelebihan minyak zaitun ni, bagaimana orang sakit ni nak makan apa. Dalam grup tu kalau tengok, alhamdulillah yang aktif bertanya, jangan malu bertanya. Tanya je dalam grup, kita belajar. Sebab kita seperti mana kita tahu, asasnya jadi kita daripada sel. Kalau sel itu dapat nutrisi yang baik, badan kita pun sihat. Begitulah konsep yang kita nak bawa. Konsep yang kita nak bawa, ambil makanan sihat,
badan lebih sihat. Itu je. Cuma kita tahu lebih sikit bagaimana khasiat-khasiat dalam produk tu dia membantu kesihatan. Contoh macam diabetik, bagaimana khasiat dalam minyak zaitun tu membantu diabetik, ataupun yang mana ada heart disease, apakah kandungan dalam minyak zaitun yang membantu untuk pencegahan dan juga orang kata tu merawat heart disease tersebut. Okey, kita tidak menafikan ubat tentang ubat. Okey, ini adalah functional food. Kemudian perak afiat konsultan macam saya kata tadi, business management, lebih kepada business management. Make sure kita buka syarikat, kita ada akaun. Yang mana ada akaun sendiri tak ada masalah, boleh gunakan. Yang penting segala transaksi kita uruskan secara bisnes betul-betul. Okay? Kemudian jadi afiat konsultan. Banyak sebenarnya, ada platform yang kita sediakan kalau nak jadi pakar. Salah satu contoh macam Kak Aisyah yang selalu bantu kita dalam grup afiat agent tersebut. Beliau juga seorang afiat konsultan, tetapi modul-modul yang kita sediakan beliau boleh diletakkan sebagai orang kata coach untuk bercakap tentang memberi makanan kepada orang yang sakit. Yang ni yang orang kata tu, kalau ada yang berminat untuk jadi lebih orang kata pakar dalam satu bidang, especially membasir dan nutrisi, dipersilakan. Kita boleh sediakan platform. Okey. Kemudian kita lihat ini stage dia. Sampai afiat konsultan. Target tuan-tuan perempuan mesti jadi afiat konsultan. Sebab kita nak bergerak lebih jauh ni, nak keuntungan pun lebih besar, banyak-banyak reward yang disediakan. Okey. Lepas ni dapatkan tugas-tugasan. Syamimi dan juga timnya dengan juga area manager akan berikan tuan-tuan perempuan yang ni dah buat ke belum. Ikut saja tuan-tuan perempuan. InsyaAllah dia adalah satu benda yang kita dah lakukan kepada usahawan-usahawan sebelum ni. Okey. Afiat konsultan yang ini terus boleh cari dah lepas ni. Terus boleh cari dah. Boleh tahu tentang ilmu produk, tentang nutrisi penyakit, consulting skill ni. Maksudnya jumpa orang ni nak bagi makan apa. Yang ini kita kena faham, kita kena tahu. Okey. Belian sekarang dalam satu kuarter, maknanya untuk afiat agent satu kuarter minimum mesti maintain 3,000. Maknanya sebulan lebih kurang 1,000 lah Kemudian bila afiat konsultan kata tu komitmen lebih besar dan reward yang sediakan pun lebih besar. Okey, ikut je step yang diberikan sebagai untuk dalam tempoh pra afiat konsultan ini. Yang paling penting mesti kata tu faham dulu, mendapatkan penguasaan bagaimana kita nak bercakap dengan orang lain, kita mahirkan tentang ilmu produk, tentang sinergi produk, okey, untuk berikan kepada pelanggan. Kemudian datanglah kepada bahagian pengurusan perniagaan, ada SSM, buka akaun semasa. Okey, yang ni saya katakan specialist team tadi seperti Kak Aisyah tadi, kita ada sediakan juga platform bagi mana mereka yang berminat. Okey, bercakap tentang apa afiat konsultan, reward tentang afiat konsultan. Dah dapat margin tu lebih besar dah tadi kan. Berbanding 20% dengan 30% dah besar dah. Kemudian secara monthly kita ada personal reward. Personal reward maknanya capai tahap belian, kita ada direct cash reward. Okey, adalah syarat-syaratnya. Bukan tapi mesti buat belian melalui sistem dan memasukkan data jualan ke dalam sistem. Kemudian bila 3 bulan tu maintain, kita ada juga performance bonus. Kemudian annual travel incentive ni memandangkan kita tengah COVID sekarang, memang kita tidak boleh pergi melancong. So pihak HQ akan gantikan dengan reward yang sama, ataupun reward dengan reward jugalah, di mana tidaklah kita tarik balik, mana kita gantikan. Kemudian secara tahunan kita ada program tahunan untuk memberi anugerah kepada usahawan-usahawan yang cemerlang dalam bidang-bidang tertentu. Contoh bahagian produk, bahagian orang kata tu jadi ejen terbaik. Tahunan kita ada anugerah untuk tahunan. Okey, ini adalah table jualan. Contoh tuan-tuan dan perempuan, beli 7,000, jumlah belian tahun ni digunakan jumlah belian. Beli 7,000 dah boleh dapat RM100 tambahan. 7,000 kalau kita kira untung tadi dah berapa. Dan tak hairan tuan-tuan dan perempuan, ada kawan kita ataupun ahli grup kita di bawah camp center ini pernah beli sampai 105,000 dan ada yang maintain setakat 70,000 dan 50,000. Dan benda ni tak mustahil untuk kita. Jangan orang kata melihat, uish, aku tak adalah sampai tahap macam ni. Tak. Kita bercita-cita besar tak apa. Yang penting ada kesungguhan dan kemahuan untuk kita capai. Okey. Kemudian by quarter pun ada, kita ada reward. Jualan terkumpul secara 3 bulan, by quarter pun kita ada reward lagi. Bukan sekadar yang ini kita buat adalah untuk sebagai satu motivasi kepada usahawan supaya terus meningkatkan prestasi. Okay. Sebab pasaran masih terbuka luas. Ramai lagi yang belum tahu tentang kebaikan produk kita.
Okay, yang ni dulu kita boleh tengok je lah sebab dah tak boleh pergi melancong kan. Okay, so tentang Afiq Lifestyle. So macam saya kata tadi, itu tentang bab perniagaan. Kita bukan sekadar menjual dan tolong mobile. Maknanya kita jumpa orang, kita educate orang juga. Selain daripada kita dan keluarga kita. Inilah value yang saya rasa sangat-sangat berbeza dengan berbanding model perniagaan dekat luar sana. Selain daripada bantu kita secara ekonomi, kita juga value kita kepada masyarakat untuk mengajak masyarakat tu amalkan gaya sihat. Yang inilah orang kata tu the purpose kita. Bukan sekadar nak paksa amal produk apa semua. Sebab kalau amal produk saja pun tak tukar gaya lifestyle, dia tidak jadi. Orang kata tu tak cantik lah. Okay, kita dengarkan sedikit daripada Tuan CEO kita. Tentang Afiq Lifestyle, satu konsep yang dibawa oleh House. Kita bercakap tentang Afiq Lifestyle. Apa yang dimaksudkan dengan Afiq Lifestyle? Afiq ini adalah merupakan satu kata-kata atau ungkapan yang diambil dari bahasa Arab dan dia juga kita pakai di bahasa Melayu. Yang kalau kita mendefinisikan maksud kepada Afiq itu adalah sebuah maksud dan kesihatan yang secara sempurna. Bila konsep kepada kesihatan secara sempurna ataupun dalam bahasa ini disebut sebagai konsep kesihatan secara holistik, inilah merupakan perjuangan yang dibawa oleh House yang kita ungkapkan dengan setiap ucapan dalam campaign kita, dalam aktiviti, dalam perkara-perkara yang kita lakukan setiap hari demi untuk memasyarakatkan Afiq Lifestyle kepada masyarakat. Bila ini untuk merealisasikan Afiq Lifestyle, Afiq Lifestyle merupakan salah satu di antara yang memerlukan kepada satu ekosistem yang holistik. Sebagaimana yang telah kita laksanakan pada tahun-tahun yang lalu, bermula daripada program Afiq Lifestyle yang telah kita siapkan rancangan yang ijrah, kemudian kepada tahun kedua melaksanakan program Afiq Lifestyle musim yang kedua di Astro Oasis. Program ini adalah merupakan gabungan kepada doktor-doktor pakar dan mereka yang mahir dalam bidang masing-masing untuk memberi penerangan kepada masyarakat berapa banyak di antara penyakit-penyakit yang berlaku di dalam masyarakat ia berpunca daripada soal pemakanan kita sendiri. Daripada penerangan tersebut, penjelasan daripada tokoh-tokoh perubatan dan pakar-pakar kesihatan memberikan penjelasan kepada kita dalam 13 siri yang kita laksanakan, 11 siri yang ada 13 siri yang kita laksanakan untuk menjelaskan bahawa pengubahan atau mengubah cara hidup itu membantu kepada kesihatan yang baik. Maka ini adalah merupakan perjuangan yang dibawa oleh House dan mungkin pada tahun-tahun yang lalu kita mengembangkan proses Afiq Lifestyle dan memahamkan tentang Afiq Lifestyle melalui siaran televisyen di Astro dan juga di Al-Ijra. Mungkin pada tahun-tahun yang akan datang kita akan melaksanakan berbagai aktiviti yang lebih memberi impact, memberi awareness, memberi pengetahuan, memberi kesan dan memberi manfaat kepada masyarakat untuk membawa kepada satu manfaat dan kebaikan kepada masyarakat kepada Afiq Lifestyle dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari itu, saya sangat berpesan kepada tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian untuk bersama-sama dalam usaha yang dibawa oleh House untuk memperjuangkan food ataupun food as your medicine dan memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa soal kesihatan ini adalah merupakan soal penjagaan, soal yang boleh dihalang, boleh dielak dan diperbaiki dalam kehidupan kita. Usaha tersebut adalah merupakan satu usaha yang perlu untuk diwujudkan tenaga-tenaga kemahiran kepakaran di juga ramai dan mereka berkemampuan untuk merealisasikan hal itu yang baik. Saya sangat yakin dan percaya daripada hadirin yang hadir bukan hanya semata-mata mereka yang hadir hanya atas tujuan untuk ejen dan pasti hubungan, tetapi mereka-mereka yang hadir ini ada daripada bijak pandang yang mampu mengembangkan berbagai perkara demi untuk mencapai visi dan misi yang sangat besar. InsyaAllah dengan kemudian keikhlasan, kesungguhan yang kita sama-sama hubungkan di antara kita akan membawa kepada satu perubahan yang sangat besar kepada masyarakat untuk menjadikan aturan Al-Quran dan panduan sunnah Nabi SAW disertakan dengan bukti kajian saintifik yang mampu untuk memukau pemikiran dan hati dan perasaan masyarakat terarah menjadikan soal pemakanan sebagai asas dalam kehidupan. Itu yang dibawa oleh House, itu yang dijaga oleh House. Semoga pada penutup kepada program ini yang tuan-tuan hadiri pada hari ini akan membawa mutiara-mutiara berharga, membawa hikmah-hikmah yang sangat-sangat baik kepada diri kita dan ahli keluarga kita dan kita
dilaksanakan dalam keluarga besar ini. Itulah harapan besar saya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga kita bertemu satu hari nanti di satu majlis yang mampu menghubungkan dan mampu menghimpunkan kita secara bersama. Daripada itu, kita mampu untuk membuat pelbagai langkah dan pelaksanaan demi kebaikan kita bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah mandat. Mandat sebaik daripada CEO kita. Saya ada 2 slide. Ini yang terakhir slide saya. Okey. Selepas ini akan tuan-tuan dan puan akan bersama dengan Akmal menceritakan tentang bagaimana orang kata tu sales dan marketing. Cuma saya nak tekankan ke sini, sepanjang kita dah beroperasi daripada 2016 saya lebih melihat konteks sejak saya sertai. So ada 2 grup utama kita punya target market. So yang ni kita kena faham, kita kena jelas tentang target market kita. Kita tak naklah pergi approach kepada budak yang baru sekolah kan, produk-produk jadi mereka pun tak mampu. Okay, kita ada 2 golongan. Kalau kita lihat dekat sini yang dinamakan sebagai traditional home bodies, dia daripada population yang kita buat market kita, share market ni 15% adalah pelanggan-pelanggan kita adalah daripada traditional home bodies. Okay. Siapa mereka ni? Mereka ni adalah golongan yang berumur 45 tahun ke atas, especially 45 tahun ke atas. Pakcik, makcik, mak ayah, pakcik, makcik. Dan golongan ni memang antara target market yang sangat-sangat tepat because kita maklumlah umur-umur begitu dah mula ada penyakit. Yang inilah di mana datang ni kita sebagai solutions provider. Dan satu grup lagi adalah family first. Family first ni adalah golongan keluarga muda lah saya panggil. Yang umurnya 35 hingga 45, yang mana mereka ni lebih concern tentang family. Kadang dia beli untuk parents dia, untuk keluarga dia. 2 golongan ni adalah orang kata tu grup yang mudah untuk kita approach, untuk kita bagi tahu tentang manfaat produk dan boleh kita orang kata tu sampaikan ataupun orang kata tu marketkan produk kita kepada 2 grup ni. Fokus pada 2 grup ni, insya-Allah dia akan bantu dalam meningkatkan hasil kita. Okey. Baik, itu saja dari saya. Terlebih masa sedikit, insyaAllah lepas ni tuan-tuan puan akan bersama dengan Tuan Akmal. Daripada saya, saya berharap tuan-tuan puan lepas sesi ini dapat jelas bagaimana kat mana yang kita nak tambah ilmu, kat mana kita nak pergi, apa kita nak capai. Dan saya berharap bash kali ini terus pecut je, jangan ragu-ragu lagi. Dari segi produk apa semua kita dah ada well proven punya produk dan platform pun dah tersedia. Tinggal lepas ni dapatkan tugas pra affiliate consultant, insya-Allah masuk tahun baru dah boleh jadi sebagai affiliate consultant. Okey. Saya memohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah lepas ni boleh bertanya saya terus, apa yang boleh saya bantu, insyaAllah saya akan kongsikan pengalaman saya juga. Dengan itu saya serahkan kembali kepada Cik